Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazib bin Abdul Ajid daripada kelas DSI 3A, nombor metrik DSI 20202478. Pada hari ini, kami akan menerangkan sedikit kupasan isu semasa fiqh munakahat. Sebelum tu, mari kita sama-sama melihat sedikit potongan video daripada isu semasa yang telah kami dapat. Bang, Abang, kita orang tak buat apa-apa, bang. Sudah. Abang jangan macam ni, bang. Siapa ni? Bang, apa dah salah sangka? Apa yang abang nak tak betul, bang. Betul saya cakap benda ni betul. Percayalah, bang. Aku tetap kutip kau. Walaupun kamu kata kau gila jantan, kaki cukur dan macam pelacur. Sebab aku fikir aku boleh ubah kau. Tapi aku silap. Bang, tolong, bang. Selama ni aku terima semua kekurangan kau. Sebab apa? Sebab aku sayang kau. Aku sayang Natasha. Wak Imah dia bukan darah daging aku. Tapi tetap ini kau buat pada aku. Bang, tolonglah, bang. Saya janji, bang. Saya akan berubah, bang. Saya janji, bang. Saya akan berubah. Tolonglah, Mulai hari ini bang. kau dah tak ada kena-mengena dengan aku. Tanah rumah aku haram untuk kau. Ayah, saya macam ni, ayah. Kau pergi. Ayah. Aku ceraikan kau dengan talak 3. Daripada video tersebut, yang kami dapat syarahkan yang pertama ialah isu talak. Sebelum kita pergi kepada lebih mendalam, saya akan menerangkan tentang apa itu talak, jenis-jenis talak, dalil talak dan talak yang terjadi di dalam potongan video tersebut. Di dalam Islam, penceraian merupakan suatu yang tidak disukai oleh Islam, tetapi dibolehkan dengan alasan dan sebab-sebab tertentu. Penceraian boleh dilakukan dengan cara talak, fasakh dan khulu' ataupun tebus talak. Talak menurut bahasa bermaksud melepaskan ikatan, dan menurut syarak pula, talak membawa maksud melepaskan ikatan perkahwinan dengan lafaz talak dan seumpamanya. Talak merupakan suatu jalan penyelesaian yang terakhir sekiranya suami dan isteri tidak dapat hidup bersama dan mencari kata sepakat untuk mencari kebahagiaan berumah tangga. Talak merupakan perkara yang dibenci oleh Allah SWT tetapi dibenarkan. Seterusnya, kita pergi kepada jenis-jenis talak. Talak yang pertama ialah talak raj'i. Talak yang kedua ialah talak ba'in. Talak yang ketiga ialah talak sunni. Talak yang keempat ialah talak bid'ah. Talak yang kelima ialah talak taklid. Terdapat pelbagai sumber dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang penceraian. Antaranya, Allah SWT telah menerangkan dengan jelas berkaitan penceraian melalui firman-Nya yang bermaksud, dan jika mereka berazam hendak menjatuhkan talak, yakni menceraikan isteri, maka sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 227. Di dalam ayat yang lain, Allah SWT berfirman, maksudnya talak yang boleh dirujuk kembali itu hanya 2 kali. Sesudah itu, bolehlah ia rujuk dan memegang terus isterinya itu dengan cara yang sepatutnya atau melepaskannya, yakni menceraikannya dengan cara yang baik. Surah Al-Baqarah ayat 229. Di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud, perkara halal yang paling dibenci pada sisi Allah ialah talak. Riwayat Abu Daud. Berdasarkan hadis ni, meskipun talak dibenarkan oleh syarak, talak tetap menjadi perkara yang dibenci apabila sudah tiada lagi cara dan jalan untuk berdamai bagi menyelamatkan rumah tangga yang dibina. Maka penceraian menjadi pilihan yang terakhir. Talak yang terjadi di dalam isu tersebut ialah talak ba'in. Apa itu talak ba'in? Talak ba'in ialah talak yang dilafazkan oleh si suami kepada isterinya, di mana apabila terlafaznya talak tersebut, suami tidak boleh rujuk kembali dengan isteri. Tetapi contoh, kalau si suami tersebut rasa ingin rujuk balik dengan si isteri sebab si suami ni rasa menyesal, boleh rujuk dengan syarat. Si suami hanya boleh merujuk dengan bekas isterinya apabila isterinya berkahwin dengan lelaki lain, yakni suami barulah. Mereka telah bersama
yakni bersetubuh, dan kemudian isteri ini diceraikan oleh suami baru tanpa paksaan sesiapa dan hanya melalui kerelaan hatinya sendiri. Apabila tamat tempoh iddah isterinya, barulah bekas suami yang pertama ni boleh menikah kembali dengan bekas isteri dengan akad nikah yang baru dan membayar mas kahwin yang baru. Talak ba'in terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah talak ba'in sughra, yang kedua ialah talak ba'in kubra. Kita pergi kepada yang pertama, talak ba'in sughra. Apa itu talak ba'in sughra? Talak ba'in sughra ialah berlaku apabila pasangan berkahwin bercerai sebelum melakukan persetubuhan dan bercerai melakukan khuluk. Suami tidak boleh rujuk isteri semasa iddah, tetapi boleh mengahwini isteri dengan akad dan mas kahwin yang baru. Seterusnya, talak ba'in kubra. Talak ba'in kubra ni lah yang terjadi dalam isu ni, isu yang kita tengah bincangkan ni. Talak ba'in kubra ialah berlaku apabila pasangan telah bercerai dengan talak 3. Seperti mana yang saya telah sebut tadi, pasangan ni tidak boleh rujuk atau bernikah semula buat selama-lamanya, melainkan isteri tersebut menikahi lelaki lain dan mereka hidup sebagai suami isteri yang sah. Jika ditakdirkan isteri ini berpisah atau suaminya yang kedua itu meninggal dunia, maka barulah suami pertamanya berhak menikahi bekas isterinya. Sekian daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iman Zul Hakim, Imam Hafiz, DSI 20024758. Saya dari kelas DSI 3A. Sebelum kita menyambung kupasan kita dengan lebih lanjut, mari kita saksikan video yang telah kami sediakan. Kalau kau bagi tahu Natasha ataupun cuba lari, aku akan pastikan yang kau takkan jumpa anak kau lagi. Faham? Berdasarkan video yang telah diberikan, kami dapati terdapat satu lagi info yang boleh kami kupas. Perkara tersebut ialah berkenaan dengan nusyus. Nusyus dari segi bahasa ialah derhaka dan tidak taat. Isteri nusyus pula bermaksud isteri yang menderhakai dan tidak taat kepada suami seperti yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Faris berkata bahawa isteri nusyus bermaksud berdegil dan menderhakai suami. Kita boleh lihat di dalam video yang telah diberikan yang mana si isteri tidak mentaati suaminya dan melakukan perkara yang dilarang oleh suaminya seperti berzina dengan lelaki lain. Di sini kita boleh lihat yang mana hukum nusyus adalah jelas sama sekali haram dan merupakan salah satu dosa besar. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'ti fabata ghadbana 'alaiha la'nataha al-malaikah hatta tusbiha." Yang bermaksud, apabila seseorang lelaki mengajak isterinya ke tempat tidur, lalu isterinya tidak datang dan suami tidur dalam keadaan yang marah, maka malaikat akan melaknat isteri itu sehingga subuh. Dalam riwayat Muslim pula berkata, "Wallazi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ba 'alaihi illa kana alladhi fis sama' syakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha." Yang bermaksud, demi Allah yang diriku berada di tangannya, mana-mana lelaki yang mengajak isterinya ke tempat tidur tetapi dia enggan, maka penghuni langit akan marah kepadanya sehinggalah suaminya redha kepadanya. Rasulullah SAW juga berkata, "Wallazi nafsi biyadihi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha." Demi Allah yang diriku berada di tangannya, seseorang isteri tidaklah menunaikan hak Tuhannya sehinggalah dia menunaikan hak suaminya.
Nusyus boleh berlaku sekiranya isteri menderhakai suaminya dan tidak taat kepada suaminya serta ingkar kepada suaminya. Contoh seperti di dalam video ialah si isteri melakukan perbuatan zina ketika suaminya keluar dari rumah dan sanggup meninggikan suaranya di hadapan suaminya. Nusyus juga boleh berlaku kepada si suami yang mana suami berlaku zalim kepada isteri dan juga anak. Di dalam video tersebut, kita boleh dapati bahawa si suami telah memukul si isterinya apabila isterinya mengetahui bahawa dia telah terlibat dalam perniagaan dadah yang menyebabkan dia menjadi kaya. Perbuatan menjual dadah dan memberikan wang hasil penjualan dadah kepada isteri dan anaknya pula, yang mana duit tersebut adalah dari sumber yang haram. Dalam situasi sebegini, kita mestilah mengetahui cara untuk mengatasi perbuatan nusyus. Apakah cara untuk mengatasi perbuatan nusyus tersebut? Mari kita sama-sama mendalami apakah cara untuk mengatasi nusyus tersebut. Antara cara untuk mengatasi nusyus ialah suami harus memberi nasihat dan peringatan berdasarkan Al-Quran dan mengingatkannya tentang kewajipan yang telah ditentukan oleh Allah, iaitu supaya bergaul dengan baik dan mengiktiraf kedudukan suami. Suami juga digalakkan memberi amaran kepada si isteri dengan mengingatkannya tentang kepada kemungkaran Allah dan balasannya. Suami juga boleh mengingatkan kepada si isteri berkenaan dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, ayyama imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Mana-mana perempuan yang meninggal dunia dalam keadaan suami redha kepadanya, dia akan masuk syurga. Dan idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anathal malaikah hatta tusbiha. Apabila isteri bermalam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, para malaikat akan melaknatnya sehingga subuh. Jika nusyus berlaku semakin jelas dan berterusan, suami hendaklah tidur secara berasingan. Jika isteri terus dengan nusyusnya, suami boleh memukul isteri dengan pukulan untuk mendidik dan bukanlah niat untuk mendera sehingga terdapat bahagian tulang yang patah. Cara untuk isteri mengatasi masalah ini pula ialah dengan cara mengingatkan suami dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah yang paling baik kepada ahli keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik di kalangan kamu kepada ahli keluargaku. Dan istausu bin nisa'i khairan, terimalah pesananku supaya berbuat baik kepada kaum wanita, yakni termasuklah para isteri. Isteri juga boleh memberi amaran kepada suami mengenai akibat buruk kezalimannya. Jika masih berlanjutan, isteri boleh membawa perkara ini kepada qadi, dan qadi haruslah mengembalikan hak kepada empunya hak dan isteri yang tidak mampu mendapatkan haknya secara sendirian. Jika masalah tersebut menjadi semakin teruk, qadi boleh melantik dua orang perantara ataupun boleh menceraikan pasangan tersebut jika jalan penyelesaian mereka menjadi buntu. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'rada fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Yang bermaksud, jika seorang perempuan bimbang akan timbul nusyuz daripada suaminya atau tidak melayaninya, maka tiadalah salah bagi mereka, yakni suami isteri, membuat perdamaian di antara mereka berdua secara yang baik. Perdamaian itu lebih baik bagi mereka daripada bercerai-berai. Surah An-Nisa ayat 128. Sekian sahaja perkara yang kami boleh kupaskan daripada video yang telah diberikan. Semoga segala ilmu yang telah kami curahkan boleh diguna pakai kepada semua ahli keluarga kita dan juga semua masyarakat, insya-Allah.